Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'aman sallallahu alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian Tazkirah Syawal pada petang ini dengan kita berselawat pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه
إرسال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 حيا نذكر صفات الله حيا نعرف وحدانيته حيا نذكر صفات الله حيا نعرف وحدانيته الله وجود قيدا بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قديرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجود قيدا بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قديرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما حيا نذكر صفات الله حيا نعرف وحدانيته حيا نعرف وحدانيته حيا نذكر صفات الله حيا نعرف وحدانيته الله وجود قيدا بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قديرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجود قيدا بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قديرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك ونتوسل ونتوجه إليك بنبيك نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah, syukur sebesar-besar setinggi-tinggi syukur kehadrat ilahi yang telah mengizinkan kita untuk bersama-sama sekali lagi pada petang yang mulia ini untuk kita melanjutkan tazkirah Syawal kita dalam menghalusi solat. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar?
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan kita semua dalam iman dalam Islam dan husnul khatimah, dan ditemukan kita semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam pengajian kita pada hari semalam kita telah mula membicarakan tentang sunat-sunat di dalam solat dan yang makruh dalam solat. Yang sunat itu terbagi pada dua, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Sunat ab'ad kalau ditinggalkan disuruh kita sujud sahwi, iaitu sujud kerana lupa. Iaitulah dia tentang mengenai terlupa baca doa qunut dalam solat subuh, dan juga tentang membaca doa tahiyat awal pada rakaat kedua. Jadi kepada mereka yang ikut imam, kalau mereka ikut imam pada rakaat pertama, mereka terlepas, mereka dapat rakaat kedua, imam duduk tahiyat yang kedua, itu tahiyat imam, bukan kita. Kita kena ikut pasal kita makmum. Tapi kalau lepas imam beri salam, bila kita masuk rakaat yang kedua kita wajiblah, bukan wajib, maaf, kita sunatlah melakukan sunat tahiyat awal. Jadi begitulah dia, kalau tertinggal kunut atau tahiyat awal, maka disunatkan kita sujud sahwi. Tapi kalau tak buat sujud sahwi, solatnya tetap sah kerana semua tu adalah sunat. Dan kita juga telah menyebutkan selain daripada rukun yang 13, selain daripada sunat ab'ad, semuanya sunat hayat. Sunat hayat, sunat yang ringan. Andai kata tertinggal atau ditinggalkan, maka tidak disuruh sujud sahwi. Tapi janganlah kita sengaja-sengaja tinggalkan. Seperti kita angkat tangan, dan seperti kita baca tasbih dalam rukuk dan sujud, dan baca doa Rabbi Ighfirli. Itu semua termasuk dalam sunat hayat, sunat yang ringan. Dan kita semalam juga telah membicarakan tentang perkara yang makruh di dalam solat. Makruh dalam solat itu terbagi beberapa perkara. Pertama, makruh pada tempat solat. Antara tempat solat yang kita dah sebutkan ialah makruh kita solat dalam gereja, makruh solat dalam kuil, tempat ibadatnya penyembahan berhala, dan makruh kita solat tempat mandi, tempat orang mau terbuka aurat. Itu semua perkara yang harus kita elakkan. Itu antaranya. Dan demikian pula, kalau sekiranya kita salat di rumah, kita bagusnya kita salat tu biar di penjuru, di corner. Jangan di tempat tengah-tengah rumah, tempat orang lalu lalang. Jadi orang berlalu lalang depan orang salat ni apa hukumnya? Jadi kalau sekiranya kita salat tempat ni kaki kita, ni tempat sujud kita. Kalau orang lalu di tengah-tengah antara tempat sujud, antara tempat diri kita dengan sujud kita, lalu tengah-tengah, hukumnya haram. Dalam hadis Nabi kata, kalau dia tahu azabnya, dia akan tunggu sampai orang habis salat walaupun selepas 40. Ada ulama ataupun riwayat hadis ini yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku tak ingatlah 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun. Pokoknya 40. Maknanya di sini kalaulah kita kata 40 hari pun, kalaulah kita nak lalu depan orang salat, aku ni kena azab ni, dahsyat ni. Tak apa, aku tunggu. Dia ni habis ni 40 hari. 40 hari pun tak apa, aku tunggu juga. Tapi tak adalah orang salat sampai 40 hari. 1 jam pun tak ada. Tapi nak gambarkan itu haram. Jangan kita lalu depan orang salat. Melainkan kalau kita lalu lepas daripada tempat sujud dia. Jadi ni tempat kaki dia, ni tempat sujud dia, lepas pada tempat sujud dia, itu dibolehkan. Cuma itu tak baguslah kerana melalui depan orang salat. Itu kita akan nanti sebut lagi banyak perkara tuan-tuan. Ini sebagai sepintas lalu saja. Dan demikian juga mereka yang bertanya pada saya dalam FB dan juga di dalam skrin yang semalam, saya telah jawab. Yang mana dalam skrin, saya dah jawab di skrin juga.
Supaya boleh cek balik semalam punya video dan tengok balik, dan insya-Allah ada jawapan dia. Siapa yang tanya saya dalam FB message, saya dah jawab dalam FB message ya. Jadi saya nak jawab sekarang ni, bila ditanya depan skrin ni, saya nak jawab depan-depan tu, saya pun tak boleh fokus dengan soalan tu ya, sebab saya pun nak fokus pada apa yang saya nak sampaikan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dimuliakan Allah, pada petang ini kita menyambung lagi dalam perkara tentang makruh dalam solat. Perkara yang kedua, sebagaimana berkata tuan pengarang kita Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Al-Idrus, dan berguru kepada gurunya iaitu Al-Habib Zain bin Semit. Semoga kedua-dua mereka dirahmati Allah, dipanjangkan umur mereka dalam sihat walafiat dan ditinggikan darjatnya, dan kemudian disampaikanlah barakah ilmu mereka kepada kita. Marilah sama-sama kita hadiahkan pada kedua mereka dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, perkara yang kedua daripada makro dalam salat ialah kerana sebab keadaan orang yang salat. Semalam kerana tempat salat. Hari ini kerana orang yang salat. Apa dia yang makruh tu? Pertama, makruh solat dalam keadaan menahan buang air besar dan menahan buang air kecil dan menahan buang angin. Kita ni sakit perut nak buang air besar, ataupun nak terbuang air kecil, ataupun nak buang angin, tapi kita tahan. Tahan pasal apa? Pasal nak solat punya pasal. Jangan, itu makruh hukum. Kenapa? Menghilangkan kita punya konformasi kita. Menghilangkan konsentrasi kita, khusyuk kita. Dan makruh solat dalam keadaan menahan buang air kecil dan air besar. Ini sama-sama lah. Nak buang air besar pun ada, buang air kecil sama. Jadi maka pada 4 masalah di atas, yang lebih utama adalah menundakan solat walaupun menyebabkan terlambat dari solat berjemaah, kecuali jika akan keluar waktu solat. Jadi di sini mana lebih bagus? Ini tengah solat jemaah. Ini saya ni nak buang air. Saya pergi buang air, nanti terlepas main jemaah, pahala kurang. Jawapannya, pergi buang air. Kenapa? Itu lebih afdal. Supaya walaupun kita tak dapat jemaah, kita sembahyang sendiri, tapi kita sembahyang dengan khusyuk. Itulah dia tuan-tuan dia. Melainkan kalau sudah akhir waktu. Akhir waktu tu lagi tinggal 5 minit. Lagi 5 minit ni habis waktu zuhur ni. Alamak, dah sakit perut ni. Tapi boleh cepat tak? Boleh. Semayanglah. Tapi cukup syarat. Jangan sampai cepat tapi tak cukup syarat. Nanti tak sah semayang dia pula. Maka wajiblah, jadi kalau di akhir waktu, wajiblah mendahulukan solat. Dan jika yakin akan menyebabkan penyakit terhadap badannya, maka boleh menunda solat meskipun sampai keluar waktu. Ni sekarang dia dah last minute. Lagi 5 minit nak habis waktu. Tapi dia ni kalau tahan-tahan ni, dan bawa penyakit, sebab memang dia pun ada sakit juga. Jadi kalau mau bawa penyakit, jadi mudarat. Jadi kalau dia pergi buat qada hajat, ni waktu pun dah terlepas. Jawapannya, tunaikanlah hajatnya. Kerana itu lebih penting. Walaupun solat tu keluar waktu, tapi ini darurat yang untuk menjaga kesihatan kita. Begitulah dia dalam perkara kita melihat dalam masalah solat ya. Jangan kita menahan buang air waktu kita nak solat. Kalau apa lagi kalau ada waktunya luas ya. Kita nak jaga wuduk punya pasal. Kita tak mau ambil wuduk. Nanti kalau dah ambil wuduk, make-up semua dah hilang. Nanti dah tak cantik muka. Nanti kalau gitu dah tak cantik depan kawan. Jangan kerana make-up. Ini kita nak semayang ni, kita nak tahan wuduk, nanti kita makruh pula. Sebab tu di sini kita kena jagalah ya. Buangkanlah apa qada hajat kita dulu tu. Dan kemudian kita berwuduk. Dan kemudian kita pun solat dengan tenang. Dan makruh berdiri dengan kaki satu tatkala solat. Satu kaki dia berdiri atas satu kaki. Macam mana berdiri atas satu kaki? Jadi maknanya dia 2 kaki. Tapi satu sengit. Dia sengit ke kiri. Jadi kaki kanan ni relax lah. Kaki kiri ni dia berat badan lepaskan kaki kiri. Ataupun kaki kanan. Kaki kanan, ni tuan-tuan tengok saya ni, ini saya pakai iaitu selfie mode.
ataupun sistem selfie. Saya kata kanan, tuan-tuan tengok kiri. Jangan salah faham pula ya. Jadi bila saya kata kanan, ini kanan saya. Tapi tuan-tuan, ustaz kata kanan tapi pergi kiri. Tidak. Jadi kalau sekiranya dia berdiri atas satu kaki itu relax, itu makruh hukumnya. Dan makruh solat dalam keadaan menahan rasa lapar, sedangkan makanan telah tersedia dan waktu solat masih panjang. Maka yang lebih utama adalah mendahulukan makan supaya dapat solat dengan khusyuk. Itulah pesanan Nabi SAW. Al-asya qabla al-isya, iaitu makan malam dulu sebelum kita solat isya. Macam tu juga waktu kita berbuka puasa. Kita nak buka puasa, kemudian nak salat maghrib. Mana satu ustaz? Kalau sekiranya kita buka puasa, batalkan puasa 3 biji kurma, lepas tu salat maghrib, itulah yang bagus. Tapi terfikir pula fikiran, tadi mak aku masak asam pedas. Tadi ada lauk tu, alamak sedap ni kuih. Nanti budak-budak ni habiskan pula kuih ni. Ni dah tak khusyuk pula. Pergi makan dululah. Dah makan semua baru salat. Tapi jangan sampai akhir waktu pula salat tu, biarlah betul-betul waktunya sempurna. Begitulah dia tuan-tuan. Kalau dah siap makan, makananlah kita jamu dahulu sebelum kita salat. Dan makruh salat dalam keadaan marah. Tengah dia marah dengan isteri dia atau dengan suami dia, Allahu Akbar. Jadi perasaan marah tu masih lagi tengah membara atas dalam badan dia. Jadi tak khusyuk. Jadi itu makruh hukumnya. Dan makruh. Tapi itu kecuali kalau dia dah akhir waktu. Dah lagi 5 minit habis. Ni baru tengah marah. Habis ustaz, kalau saya nak tunggu, nak marah, nak reda, habislah waktu. Itu dah terpaksa lah. Semayanglah juga walaupun tengah marah. Tapi banyak istighfar. Lepas tu Nabi pesan, bila orang tengah marah ni, banyakkan istighfar, banyak selawat pada Nabi SAW. Sebab syaitan ni dia tak boleh dengan nama Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu orang-orang Arab ya, kalau ada dua kawan dia bergaduh, kawan yang ketiga datang, sallu ala Nabi, selawat atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia redalah. Sebab syaitan bila dengan nama Nabi SAW, terus dia lari. Sebab tu kita disuruh banyak berselawat. Kalau dah selawat pun tak jadi juga, ambil uduk. Ambil uduk. Kenapa? Sebab bila kita ambil uduk, syaitan tu dibuat pada api. Jadi bila kena air, dia padamlah. Ustaz, dah ambil uduk pun masih tengah marah lagi. Kalau dah ambil uduk masih marah lagi, mandi pula. Alamak, mandi. Mandikan. Biar keluar semua asap-asap dia. Syaitan sekeluar. Lagi sejukkan. Cool down. Ustaz dah mandi pun masih lagi tak reda lagi, marah juga. Kalau gitu pergi terjun dalam kolam. Terjun dalam kolam. Lemaskan syaitan. Masuk dalam kolam. Itu kalau rumah ada kolam lah. Kalau tak ada kolam nak terjun kat mana? Kat bathtub ajalah. Maaf tuan-tuan ya. Dan makruh solat dalam keadaan mengantuk. Maka hukumnya adalah makruh kecuali jika waktu yang telah sempit. Mengantuk sangat. Jadi dia melayang-layang dia solat. Itu nanti dia cakap pun cakap salah-salah. Nanti dia kata wa ma ana minal musyrikin, aku bukan orang musyrik. Terbalik pula cakap wa ana minal musyrikin, aku orang musyrik. Itu pun dia jadi masalah juga. Sebab tu di sini kalau boleh jangan sampai kita solat mengantuk. Satu masa Nabi SAW pergi ke masjid, nampak satu tali yang diikatkan di tiang. Nabi tanya, ini tali siapa ni? Kemudian orang sebutlah salah satu nama sahabat. Dia kenapa? Pasal dia diikatkan supaya dia salat walaupun dia mengantuk, jadi diikatkan badan dia. Nabi kata, buka tali tu. Kamu semayang, kalau mengantuk, tidur dulu. Nampak? Jadi jangan sampai kamu memaki Tuhan dalam kamu tak sedar. Ini berlakulah pasal kita dalam salat. Jadi kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'bud, aku tak sembah apa kau sembah. Tapi pasal mengantuk dia terbalik pula, aku sembah apa yang kau sembah. Kan dah salah pula. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita kalau dalam mengantuk jangan paksa, take a nap. Tidur dulu, rehat dulu. Melainkan dah akhir waktu. Kita nak take a nap ustaz, ini lagi 5 minit dah habis dah waktu dah. Apa nak buat? Itu terpaksa lah juga dia semayang. Tapi basuhlah muka tu supaya hilangkan mengantuk dia. Mengantuk ni tuan-tuan dia ada dua. Kerana memang betul kita mengantuk, kita penat, memang waktu tidur. Ataupun mengantuk tu setan. Ni setan ni biasalah. Bila kita nak semayang, kita nak wirid, lepas maghrib nak wirid, lepas subuh nak wirid, ngantuk. Ya.
Tapi kalau lepas tu dia buka dia punya handphone dia, boleh baca lah, laju pula. Buka dia FB dia, boleh duduk pula, mata tu terbeliak pula. Tapi kalau nak buka Quran, ngantuk. Itu setan. Ustaz cakap kalau ngantuk tidur. Tidur. Setan kata, bagus. Kita nak baca Quran. Habis ustaz kita nak mengantuk ni, itu bukan mengantuk pasal kau penat. Itu mengantuk setan. Setan dia tarik. Habis nak macam mana? Berdiri kita. Kita baca Quran, kita berdiri. Baca Quran dan berdiri. Jadi bila kita berdiri tu, hilanglah mengantuk. Nampak tuan-tuan? Tapi ialah tengok-tengok keadaan lah ya. Kalau betul lah kita mengantuk kerana kita kerja malam, kita pun penat, berat kerja kita. Memang tak apalah. Cuma yang saya sebut ni, kadang-kadang dalam mengantuk tu pun ada daripada kerja setan juga. Macam orang pergi belajar agama, dengar kuliah, dia datang belajar kuliah, ustaz duk syarah bambu, dia mengantuk ustaz. Apa nak buat? Mengantuk. Setan tu pergi basuh muka. Sebab tu dia kena basuhkan muka supaya hilangkan mengantuk dia. Maaf tuan-tuan ya. Dan makruh solat dalam keadaan tidak memakai kopiah atau baju bagi lelaki. Orang lelaki aurat antara pusat dan lutut. Alah tak apa, yang penting itu tak aurat. Jangan. Makruh. Jadi makruh orang lelaki ni dia kalau bukakan badan dia atau sebahagian pada badan. Sebahagian badan tu macam mana? Maknanya dia pakai singlet setengah lengan. Ustaz, singlet setengah lengan ni pun makruh. Pasal nampak sebahagian lengan lagi. Macam itulah je. Jadi kalau boleh kita pakai baju yang mana tutup sampai ke kita punya pergelangan tangan. Ini bukannya aurat tapi sunat tutup. Habis kalau dibukakan dia sampai setengah lengan aja, apalagi kalau dia pakai baju singlet kontot. Allahu Akbar, mimagi tergantung. Geli orang tengok. Bini nak dekat pun tak berani. Maaf tuan-tuan ni, kita cakap ni cakap adik-beradik je lah ya. Jangan main hati lah ya. Jadi pakailah cantik-cantik. Kita ni nak menghadap Rabbul Alamin. Cuba kalau kita, ustaz, yang penting kita tutup aurat. Okey, kau pakai macam ini, jangan pakai baju. Dengan badan kau berlenging ni, kau pergi jalan kat tempat MRT. MRT? Pergi jalan kat tempat stesen bas. Alamak, malu. Dengan orang kau malu Dengan Allah Ta'ala kau tak malu. Yang bagi kau rezeki, bagi kau kekayaan, bagi kau kesihatan, bagi kau nyawa, bagi rumah, bagi segala-galanya. Semua Allah. Tiba-tiba dengan Allah kau lokek. Alah, tutup aurat sudah. Padahal kau nak keluar, bukan nak pergi mana ke majlis. Nak keluar rumah pun, nak pergi ke tempat stesen bas pun, dah tak mau nak pakai singlet, nak kena pakai baju kemeja, nak pakai tutup. Allah. Kita ni tuan-tuan, maaflah. Sungguh kita tak mengumpamakan Allah dengan sebenar-benar perumpamaan. Allah yang maha kaya. Allah yang maha, kita kata, Tuhan kita sebenarnya. Tetapi kita tak memperumpamakannya. Allah, maaflah. Itulah sebab makruh tuan-tuan ya. Jadi dalam sunnah bagi Nabi SAW pakai pakaian yang sempurna sampai ke ujung lengan kita. Dan pakai kopiah. Kalau pakai serban lagi bagus ya. Tapi pakai kopiah. Pakai songkok ya. Makruh lah kalau tak pakai songkok ya. Jadi kalau segi semayang tu tak pakai songkok tu makruh. Dan makruh solat dengan memakai baju yang terdapat gambar. Baju dia ada gambar pula. Singapura, Malaysia. Kemudian gambar, ialah pokoknya gambar. Kalau gambar harimau, gambar binatang, ada setengah ulama kata itu lagi berat, lagi makruh. Kenapa? Gambar haiwan yang bernyawa. Kalau gambar pandangan-pandangan, bangunan-bangunan atau kata-kata, itu makruh. Kenapa apabila orang kat belakang, misal kata kita semayang kat masjid, orang kat belakang tengok Singapura, orang kat belakang tengok come to visit Malaysia. Apa ni? Ini kita nak tengah semayang tapi dia kata iyyaka na'budu, dia terbaca kat depan come to Malaysia, iyyaka na'budu ke Malaysia pula. Astagfirullah. Kan dah ganggu orang semayang. Satu di sini tuan-tuan makruh. Jadi jangan pakai baju yang ada tulis-tulisan ya, untuk solat lah. Kalau tidak untuk solat tak apa, untuk solat yang ada gambar, yang ada tulisan tu janganlah dipakai ya. Dan makruh solat dalam keadaan pundak terbuka bagi laki-laki. Pundak tu mana bau lah ya, bau yang terbuka jangan. Macam kita sebut tadilah ya, pakailah baju ya, baju Melayu ya. Kalau nak pakai jubah mungkin tak ada, tak apalah, pakai baju Melayu atau pakai baju kemeja tapi tangan panjang kalau dapat. Kalau tak dapat pun pakailah yang sesuai ya. Dan makruh solat dengan memakai baju, celana atau sarung yang panjang sehingga terlantar di tanah, menjela sampai ke tanah.
Pakai jubah ke, kain ke, ya, seluar ke, janganlah sampai ke bumi, ya. Sampai ke tanah tu sudah melampau pula. Jadi kalau sekiranya perkara macam tu berlaku, kita lipatkan sikit kain dia, lipatkan sikit ke ujung seluar kaki kita tu, supaya taklah kepada tanah, ya. Makruh kita pakai seluar atau jubah atau kain yang melebihi sampai mencecah tanah. Itu hukum makruh, tuan-tuan, ya. Kalau orang perempuan tu wajib. Sebab tu menutup aurat. Telekong dia tu dilaburkan sampai mencecah tanah, tak apa. Memang disuruh. Itulah perkara tentang makruh orang yang salat. Sekarang kita masuk pula perkara yang ketiga daripada bab makruh. Kita dah sebut makruh tentang tempat salat. Dan sekarang tadi kita bersebut makruh tentang orang yang salat. Sekarang kita masuk pada ketiga pula. Perkara yang dimakruhkan dalam solat kerana sebab tidak melakukan sunnahnya. Jadi kita dah sebut tadi awal, dalam solat ada sunat-sunatnya, sunat ab'ad, sunat hayat. Ni sekarang makruh kalau kita tinggalkan sunat-sunatnya. Apa dia? Yang pertama, makruh tidak mengeraskan suara pada solat jahriyah atau mengeraskan suara pada solat sirriyah. Solat ini kita terbagi pada dua. Solat baca kuat dengan solat baca perlahan. Baca kuat tu kalau sembahyang subuh, sembahyang maghrib dan isyak yang 2 rakaat pertama. Ini dua rakaat pertama maghrib, isyak dan subuh yang 2 rakaat. Sunat kita sembahyang jadi imam atau kita sembahyang sendirian, kita disunatkan baca kuat. Ya, kalau jadi imam lebih-lebih lagi lah. Tapi kalau sendirian pun disunatkan kita baca kuat. Tetapi kalau sekiranya dia pada waktu solat yang baca kuat, dia baca perlahan. Saya bukan imam, ustaz, saya sembahyang sendiri. Walaupun baca sendiri, sembahyang sendiri, tetapi memang ini disunatkan baca kuat, bacalah kuat. Bukan kuat tu kita nak pekik satu rumah, tidak. Kuat tu sekira-kira orang sebelah samping kanan kiri kita pun boleh mendengarkannya. Itu dia punya definisi kuat dia tu. Dan demikian pula ada sembahyang namanya sembahyang sirri, sembahyang bacaan perlahan. Zuhur, asar dan sembahyang-sembahyang sunat di siang hari dibacakan perlahan. Jadi kalau sekiranya kita pada sembahyang perlahan, kita baca kuat pula. Macam dia ni sembahyang maghrib, isyak pula baca dia. Itu dah jadi makruh pula. Ni kalau kita terbalikkan dia, ya. Yang mana disuruh baca kuat, kita baca perlahan. Yang disuruh baca perlahan, kita baca kuat. Jadi hukum makruh. Dan makruh menempelkan perut ke peha tatkala sujud bagi laki-laki. Ni dah kita sebut dalam bab sujud, ya. Jadi peha kita, diri stand 90 degree. Perut kita tu, bila kita condong pada sujud, jadi perut kita tu jangan dekat melempel kepada kita yang perut. Maknanya apa? Maknanya kepala kita dengan lutut kita dekat. Itu sebab jadi macam tu. Jadi kalau boleh, sebagaimana saya dah tunjukkan dan contohkan pada pelajaran lepas, kepala kita agak jarak sikit daripada lutut kita. Supaya kita punya badan kita tu, kaki kita, peha kita 90 degree dan sujud kita tu slanting straight kepada tempat sujud. Jadi kalau sekiranya kita, tapi kalau kawasan tu luas lah, ya. Kalau tempat tu kecil atau saf tu sudah sempit, umpama kita sembahyang kat Mekah, kat Madinah, ya, musim haji orang ramai, saf pun dah sempit, apa nak buat, itu terpaksa kita melengkung, peha kita pernah kena pada perut, itu dimaafkanlah, ya. Dan makruh mengeraskan suara bagi makmum tatkala solat berjemaah. Makmum kalau dia sembahyang berjemaah dengan imam baca kuat, dia jangan baca kuat, dia baca perlahan lah. Kalau kita bila dah baca kuat, Bismillahirrahmanirrahim, kawan sebelah nak baca pun terganggu. Nanti kita punya pasal dia terulang-ulang pula dia punya bacaan. Kenapa? Pasal terikut dengan kita yang bacaan. Itu jadi kita kena jagalah. Kita meraihkan kawan sebelah kita juga, ya. Kalau kita jadi makmum. Dan makruh tidak meletakkan hidung tatkala sujud. Jadi sebagaimana dalam bab sujud kita dah sebutkan, sunat bila kita letakkan kepala kita, dahi kita ke lantai. Ini dahi wajib, mesti kena lantai. Tak boleh tutup dengan songkok, serban, telekong semua tak boleh. Dahi kena direct, kena pada lantai tempat kita sujud. Tapi sunat hidung kita kenakan juga.
Hidung kita tak kena. Kenapa? Sebab kita sujud terjongkit. Dahi saya kena, hidung tak kena. Hukumnya makruh. Jadi kalau boleh, hidung pun kita rapatkan juga ke tempat sujud kita, ya. Dan makruh menoleh dengan cepat tatkala salam dari solat kerana menyerupai gerakan haiwan, iaitu haiwan sa'labah. Sa'labah tu maknanya kita kata serigala. Jadi bila kita beri salam, kita perlahan, tenang-tenang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kelang kabut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kelang kabut kita pusing kanan pusing kiri. Ini dah macam haiwan serigala. Dia tengok mangsa dia nak makan, tengok kanan tengok kiri. Itu makruh hukumnya, ya. Dan makruh tatkala akan sujud mendahulukan dua tangannya kemudian lutut. Dalam pelajaran bab sujud kita dah sebut, mana anggota turun dulu? Lutut turun dulu. Lutut, kemudian baru dua tangan. Tetapi kita turun tangan dulu baru lutut. Melainkan kalau orang yang uzur lah. Orang yang uzur macam orang tua-tua biasa, dia punya lutut grease pun dah kurang kan, minyak dia dah kering. Jadi dia nak turun lutut dulu sakit. Jadi dia turun tangan dulu, baru lutut. Itu tak apalah, itu ada uzur. Tapi kalau orang muda, orang yang sihat, orang tak ada masalah, sunat diturunkan dengan lutut dahulu sebelum tangan dia. Dan makruh meletakkan lengan tangan pada lantai tatkala sujud. Pun dah sebut juga dalam bab sujud. Bab sujud orang lelaki lah ni khusus. Tangannya diangkat, dua siku ni diangkat. Bila dia sujud, dua tapak tangan tu berhampiran dengan dua telinga dia, kanan dan kiri. Jadi dua siku diangkat. Jadi apabila dia sujud, ada kita katakan angin boleh lalu lalang kat bawah ketiak dia. Tapi ini dia rapatkan. Dia rapat, dia rest pula di atas lantai. Ini menyerupai seperti haiwan. Haiwan, harimau, singa, anjing, ya, dia duduk, dia rest atas dia punya siku dia. Itu dia dimakruhkan. Jangan menyerupai haiwan. Dan makruh tidak membaca doa setelah tasyahud akhir. Hukumnya adalah makruh. Kerana sebahagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Dalam pelajaran bab tasyahud akhir, kita dah sebut, disunatkan selepas kita baca fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian lepas tu kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal wal maghram wal ma'tham. Ustaz, panjanglah, tak ingatlah. Kalau kita tak baca, hukumnya makruh. Tapi kalau kita rajin, kita bukalah buku, kita carilah doa tu. Ya, insya-Allah kita amalkan. Doa tu minta lindung daripada azab neraka, azab kubur, daripada fitnah dunia, fitnah akhirat, dan daripada kejahatan fitnah Masih Dajjal. Itulah tuan-tuan doanya itu, ya. Dan makruh tidak membaca surah pada dua rakaat yang pertama dalam solat bagi imam dan yang solat sendirian. Juga bagi makmum yang tidak mendengar suara bacaan imam. Jadi kalau sekiranya kita solat, kita tahu sunat selepas Fatihah baca surah pada dua rakaat pertama. Rakaat pertama, rakaat kedua. Lepas Fatihah baca surah. Surah Qulya ke, Qulhu ke, Inna Atayna ke, apa-apalah. Baik kita jadi imam atau kita sembahyang sendirian. Kalau kita jadi makmum, tak payah kita baca surah, sebab kita dengarkan imam baca Fatihah, lepas imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Kemudian imam baca surah, kemudian rukuk. Melainkan kalau kita jadi makmum di saf belakang sekali, kita tak dengar suara imam. Imam baca Fatihah pun tak dengar. Tak tahu orang kata waladdallin amin. Kita tak dengar suara imam. Jadi kalau tak dengar suara imam, kita baca Fatihah, kita baca surah lah. Sebab suara imam pun kita tak dengar. Itu kalau keadaan demikianlah, ya. Dan makruh tidak membaca takbir ketika akan berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu namanya takbir intiqalat, takbir perpindahan. Daripada kita berdiri, Allahu Akbar, rukuk. Sami Allah liman hamidah, i'tidal. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud.
Allahu Akbar, naik lagi rakaat kedua. Ini perpindahan takbir ni namanya takbir intiqalat, takbir perpindahan. Dia sunat hayat. Dah kita sebutkan semalam kan, selain pada rukun yang 13, selain daripada sunat ab'ad iaitu qunut dan tahiyat awal, melainnya semua tu adalah sunat hayat, sunat ringan. Tapi kalau ditinggalkan makruh. Kalau boleh kita buatlah takbir Allahu Akbar, kita rukuk. Sami Allah liman hamidah, kita i'tidal. Allahu Akbar, kita sujud. Macam itulah dia. Dan makruh tidak membaca zikir ketika rukuk, i'tidal dan sujud. Dah kita sebut semalam. I'tidal sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dalam kita rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dalam kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dalam kita duduk rabbighfirli warhamni dan sampai akhirnya. Semua ni hukumnya sunat hayat, sunatnya ringan. Tapi tak buat hukumnya makruh. Habis nak ustaz kita nak kena sujud sawi tak? Tak perlu sujud sawi. Tapi apabila kita kata makruh tu, markah dia kena potong lah. Macam orang buat rumah dah siap dah. Tapi bila masuk rumah, lampu dia tak ada, kemudian dia punya tempat duduk tak ada, kerusi tak ada, meja tak ada. Macam mana rumah kau ni? Kuranglah sempurna kan? Kita tak kata rumah tak bagus, tapi kurang sempurna. Macam itulah dia tuan, ibadat kita pun biarlah yang sempurna, ya. Ya, masuk kita lagi pada perkara-perkara yang makruh dalam solat kerana sebab tata cara melaksanakan solat wallahu a'lam. Kita beri situlah tuan-tuan ya. Jadi hari petang ni kita dah sentuh dua bab makruh. Makruh orang yang solat dan makruh kerana meninggalkannya sunat-sunat dalam solat. Dan kemudian kita akan masuk lagi makruh pula, iaitu tata cara melaksanakan salat. InsyaAllah kita sama pada pelajaran besok insyaAllah. Dan sebelum saya akhiri, ingin saya sambungkan sedikit tentang fadilatnya kita, iaitu berkorban. Apakah kebaikan-kebaikannya dan juga apakah dia punya adab-adabnya. Semalam kita dah sebutkan bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kita buat korban. Bahkan korban tu kalau boleh janganlah hanya seumur hidup sekali. Kalau ada rezeki buat setiap tahun kita buat. Dan tidak ada amal yang lebih disayangi oleh Allah pada hari Aidul Adha lebih daripada mengalirkan darah korban. Dan setiap titisan darah korban tu adalah mulia dan darjat di sisi Allah bagi orang yang melakukan korban. Nah, korban tu akan menjadi tonggangan seorang yang korban itu di atas jembatan Siratal Mustaqim. Ada orang tanya, habis ustaz, kalau tiap-tiap tahun kita buat korban, banyaklah kita punya kenderaan kita. Tak apalah, macam kita kat dunia kan, kita ada banyak 10 kereta. Ada Mercedes, ada Rolls Royce, ada Lexus. Nak pakai mana satu, pakailah, pilihlah. Jadi macam itulah dia. Jadi bagusnya korban ni binatang yang gemuk, yang besar ya, yang banyak daging. Macam kita juga nak pakai kereta yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Macam itulah besok kat badan masyarakat pun macam tu. Jangan dok kira alah ustaz mahal lah, ambil murah-murah. Ambil murah-murah kau bagi makan orang pun tak boleh nak makan, tinggal tulang aja. Maaf tuan-tuan ya. Jadi kita kalau buat korban ni jangan lokek lah. Ini untuk kita punya kebaikan juga di yaumul akhirat pula ya. Baik, masuk saya pada membicarakan tentang syarat-syarat masuk saya 3 perkara yang hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW dan sunat bagi umatnya. Apa tu? Wajib bagi Nabi, sunat bagi kita. Pertama, korban. Bagi Nabi itu wajib. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah pada Tuhanmu, iaitu salat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah. Itu perintah Allah. Nabi suruh sembelih korban. Itu wajib untuk Nabi SAW. Dan salat sunat witir. Salat sunat witir tu Nabi wajib. Tetapi kita umat ni disuruh buat juga. Tapi dalam mazhab Hanafi wajib juga. Salat witir ni wajib. Kita Alhamdulillah bulan Ramadan kita buat witir lepas salat tarawih. Tapi lepas bulan Ramadan banyak dah tinggal tak salat witir. Kenapa? Ustaz penat lah. Yelah bulan Ramadan kalau buat dah bagus lah. Teruskan lagi salat witir tuan-tuan ya. Kalau boleh jangan kita tinggalkan. Sebelum tidur ataupun kita di akhir malam. Kalau kita orang yang bangun tahajud, selepas habis tahajud, kita salat witir 3 rakaat. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Dan salat sunat duha 2 rakaat. Nabi wajib melakukan salat sunat duha.
Tapi kita umat, sunat kita melakukan solat sunat duha. Ini solat duha ni pun jangan kita tinggalkan. Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan, kekasih aku Habibi Rasulullah SAW telah wasiat padaku, jangan tinggalkan 3 perkara. Pertama, jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari. Hari 13, 14, 15 tengah bulan. Dan jangan tinggalkan salat witir. Dan jangan tinggalkan salat duha. Nampak tuan-tuan? Salat witir, salat duha, dan juga kita puasa sunat 3 hari setiap bulan. Ini paling minimum lah. Ya, itu kalau nak buat lebih tak apalah, lagi bagus. Ya. Tapi bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah wajib Nabi korban dan wajib Nabi bersalat witir dan salat duha. Syarat-syarat bagi seorang yang akan berkorban. Syarat orang yang akan berkorban, pertama, hendaklah dia orang Islam. Kalau dia orang kafir, tak sah korban dia. Ustaz, saya ada adik-beradik yang bukan Islam, Ustaz, saya nak buat korban untuk mereka. Tak sah. Ya, korban mestilah pada orang yang Islam. Dan baligh, yang sudah berakal, baligh. Habis Ustaz, saya nak buatkan korban untuk anak-anak, boleh. Mak bapak nak buat korban untuk anak. Tapi bukan anak-anak tu ataupun orang yang belum baligh nak buat untuk diri sendiri, tidak, ya. Dan yang berakal. Orang berakal bukan orang gila lah, ya. Orang yang merdeka bukan hamba abdi. Dan orang yang memiliki kemampuan untuk korban. Kalau dia ada kemampuan untuk beli korban, dia buat korban. Ustaz, dia tak ada kemampuan nak buat korban, tapi saya nak buat korban untuk diri dia. Dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Kita kena minta izin dengan dia, ya. Kalau orang yang dah mati, kita kalau dia wasiatkan boleh. Tapi kalau orang yang hidup, kita kena minta izin pada dia. Jenis haiwan yang dapat dijadikan sebagai korban. Apakah jenis haiwan itu? Allah SWT telah berfirman yang dalam suratul Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Jadi binatang ternak tu yang dibolehkan untuk korban tu apa dia? Pertama, unta. Unta harus, ya, mestilah umurnya lebih 5 tahun. 5 tahun ke atas, ya. Jadi biasa juga orang-orang pergi haji ni nak buat korban unta. Bagus unta. Sebab apa? Unta besar. Tapi masalah unta ni, saya sendiri menghadapi problemnya. Nak cari unta ni, dia nak kena cukup 5 tahun. Kadang-kadang tukang pengembala unta ni, dia mudah-mudahkan dia. Ni dah cukup. Kadang-kadang kita pun was-was. Kenapa? Sebab unta ni, kita nak kenal 5 tahun pun susah. Pasal badan dia bila dah 3-4 tahun pun dah besar. Bila umur 5 tahun tak ada banyak beza. Dan yang masalahnya sebab dia tak ada surat beranak. Kalau ada surat beranak, kita tahulah birth date dia. Bila dia beranak, berapa umur dia. Ini dia tak ada surat beranak. Susah kita. Tapi ialah itu yang bagus sekali unta, ya. Yang kedua ialah sapi. Sapi itu lembu lah. Hendaklah berumur lebih daripada 2 tahun. Dia 2 tahun okey lah, ya. Biasa kita kenal lah umur 2 tahun tu. Yang ketiga, kambing. Jadi biasanya kalau orang kita antara unta dengan lembu, mereka suka lembu. Kenapa suka lembu? Sebab lembu ni daging dia lembut. Unta ni dia kena 5 tahun. Unta 5 tahun ni dah tua dah. Bila dah tua ni, dia punya daging dah keras dah. Ya, dah liat sikit. Jadi orang tak sedap nak makan. Itu dari segi kemakanannya lah. Tapi apa nak buat, dah macam tu syaratnya. Yang ketiga, kambing. Kambing tu jika kambing kibas. Kambing kibas ni kambing biri-biri lah, ya. Maka syaratnya harus telah berusia sempurna 1 tahun atau lebih. Biasa kalau kambing tu dah keluar gigi tu, dah umur 1 tahun. Itu senang sikit kita kenal dia. Dan jika kambing kacang tu kambing biasa-biasa lah macam kambing kampung kita. Maka syaratnya harus telah berusia sempurna 2 tahun. 2 tahun tu pun senang kita kenal dia dengan, kerana gigi dia tu sudah tumbuh sempurna. Jadi itu memudahkan kita. Tapi biasa kalau kita daging-daging di luar ni, kan daging import daripada Australia ni, biasa kambing-kambing yang kita kata biri-biri.
Tapi kalau kambing kampung-kampung kat negara Malaysia ke Indonesia ke, itu biasanya kambing kacang ya. Itu biasa tu syaratnya mesti umur 2 tahun ya. Umur 2 tahun ni besar sikit lah ya. Kalau kambing kecil-kecil tu baru setahun setengah tu, kadang-kadang orang kita maaflah, korban dia ni bagus, dia murah kambing dia, dia ni mahal kambing dia. Kau tahu tak kambing yang dia beli tu umur berapa? Kecil je. Maaflah tuan-tuan, bukan nak mengata apa, tidak. Ini kita ni jangan duk kirakan harga. Kita nak yang sempurna. Kalau sekiranya tak sempurna, dia tak jadi hasil korban. Dia hanya penyembelihan biasa saja. Maaflah tuan-tuan. Ni saya tak ada komen siapa-siapa ya. Ni cuma nak bagi tahu, jangan kita jadikan tu ukuran lah. Yang penting kita membeli korban tu biarlah yang sebaik-baiknya. Perincian jumlah orang tatkala niat memotong satu korban. 1 ekor unta atau 1 ekor lembu dapat digunakan untuk haiwan korban 7 orang. Jadi 7 orang boleh kongsi 1 unta atau 7 lembu. Jadi bila orang yang nak sembelih tu, dia niatkanlah, ini korban Ahmad bin Ali, Fatimah binti Qasim, ini Muhammad bin Ahmad, dan seterusnya sampai 7 orang. Bismillah, Allahu Akbar. Dia pun sembelih. Itu dia boleh sebutkan 7. Habis ustaz, 7 orang tu bukan adik-beradik. Boleh ke? Boleh. Habis besok nanti kat pada masyarakat tumpang-tumpang lah. Tumpang-tumpang. Ustaz boleh ke tumpang-tumpang? Ini Allah Ta'ala jadikan unta ke lembu ke jadi besar lah. Bukan mana unta macam lembu macam kau tengok kat Singapura ke kat Malaysia, tak ada. Tapi Allah besarkan dia. Itu kelebihan dia korban tu ya. Jadi 1 ekor unta lembu tak boleh lebih pada 7 orang. Kalau ada orang nak buat 1 orang dia sendiri saja nak buat unta atau lembu, tak apa, itu lagi bagus ya. Dan 1 ekor kambing hanya boleh digunakan untuk 1 korban 1 orang saja. Dia nak korban kambing tapi nak letak 4 nama. 4 nama mana boleh? Kambing kecil sangat, nanti tak boleh jalan. Maaf tuan-tuan ya. Jadi 1 kambing hanya 1 orang saja ya. Jika 1 ekor kambing tatkala dipotong diniatkan untuk 1 orang, sedangkan pahalanya diniatkan untuk lebih dari 1 orang, maka hukumnya adalah boleh. Begitu juga lembu dan unta. Maka tatkala dipotong tidak boleh diniatkan lebih dari 7 orang, tapi pahalanya boleh diniatkan untuk lebih daripada 7 orang. Macam mana tu ustaz? Kita sembelih 1 ekor kambing, atas nama mak kita lah kita sembelih. Tapi kita niatkan nama sembelih itu salah 1 orang, tapi pahalanya kita niatkan untuk 1 family, anak-anak kita semua. Boleh ke? Boleh ya. Allah Ta'ala tu maha pemurah. Walaupun 100 orang, kita ni sembelih 1 ekor, tapi untuk niatkan pahala untuk 100 orang, boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah berbuat demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih korban, Nabi kata, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah korban ini daripada Muhammad, daripada keluarga Muhammad, dan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Nabi korban untuk kita semua. Tapi berapa ekor Nabi korban? 1, 2 ekor je Nabi korban, tapi Nabi sebut umat sekali. Itulah pahalanya boleh kita niatkan untuk sesiapa. Tapi nama atas nama 1 orang. Ini nama aku punya korban. Lepas tu kita niatkan, ya Allah, sampaikanlah pahala korban ni kepada semua adik-beradik aku, kepada semua bapa datuk nenek aku. Boleh? Tak apa ya. Itu bagus. Ustaz, bila kita nak niat tu? Kita dah wakilkan kepada 1 ustaz ke 1 kawan ke, buatkan korban saya. Tapi kita dah sebutkan nama korban ni Ahmad bin Qasim. Ini nama korban ni Ali bin Ahmad umpamanya. Tapi dalam hati kita, ya Allah, kau terimalah korban ni yang aku letakkan nama Ahmad bin Qasim ni, dan kau sampaikanlah pahala pada semua satu keluarga aku, ya Allah. Umpama itu salah satu cara yang baik juga untuk kita dapatkan menyebarkan pahala kepada yang lain ya. Perincian hukum dari masalah, manakah yang lebih afdal untuk memotong 1 ekor lembu ataupun 1 ekor kambing? Jika haiwan korban itu untuk 7 orang, maka 7 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor unta atau 1 ekor lembu. Jadi daripada kita berkongsi 7 orang 1 ekor, lagi afdal kita beli 7 ekor kambing. 1 orang 1. Jadi senanglah dekat akhirat kan, pada masyarakat 1 orang 1. Kalau kita nak kongsi 7 orang, lagi bagus kita ambil 1 orang 1 ekor kambing. Jika haiwan korban untuk 1 orang,
Maka 1 ekor unta atau 1 ekor lembu lebih bagus daripada 1 ekor kambing. Dia tentulah. Dia ada duit banyak. Saya nak 1 ekor lembu untuk saya seorang saja. Baguslah. Pasal lembu besar. Dapat orang banyak boleh makan. Kalau kambing kecil. Jadi kalau dia ada rezeki, dia buat 1 ekor lembu untuk diri dia. 1 ekor unta untuk diri dia seorang. Tak apa. Itu lebih afdal daripada kambing. Ya. Sunnah-sunnah yang selayaknya terdapat pada haiwan korban. Panjang lagi kita ya. InsyaAllah kita take time pelan-pelan. Tuan tak perlu kelang kabut ya. Kita ni korban pun masih panjang lagi. Masih kita bulan Syawal. Tapi bulan Syawal pun dekat hujung dah ni. Zulkaidah, Zulhijjah. Dah masa nak siap-siap untuk korban. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita selitkan sikit bab korban ni dalam pelajaran bab menghalusi solat. Jadi kita dapat 2 in 1 lah ya. Menghalusi solat pun kita dapat go on. Menghalusi solat ni banyak lagi perkara nak bincang lagi ni. Tapi tak apa, kita slow and steady ya. Dan demikian pula bab korban kita akan selitkan, mudah-mudahan dapat manfaatnya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah untuk kita pada petang ini insyaAllah. Dan insyaAllah saya sendiri ada cadang-cadang untuk adakan satu lagi kelas pada waktu malam hari Sabtu dengan Ahad, iaitu mengenai kita kata kemuliaan, kebesaran, keagungan baginda Nabi kita Rasulullah SAW dan juga kemuliaan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kalau sekiranya tak ada apa halangan, besok malam kita akan mulakanlah jam 9 malam ya. Itu kalau sekira siapa-siapa ada masa ikutlah, tak apa. Hari Sabtu Ahad ni hujung minggu kan. Hujung minggu orang pun tak bekerja. Jadi bolehlah kita manfaatkan pada waktu malam itu insyaAllah. Jadi itulah saja tuan-tuan untuk petang ini. Mohon maaf ajalah dalam penyampaian saya mungkin ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua itu datang daripada Allah. Yang salah silap tu pada kelemahan saya sendiri. Dan kepada mereka yang ada apa-apa soalan, mereka boleh hantar pada mesej FB saya. Atau yang mana soalan dalam skrin ini saya akan jawab juga. Tapi dalam skrin juga saya jawab. Jadi mereka boleh refer nanti pada malam atau besok pagi untuk tengok apa jawapannya. Jadi itulah dia saja tuan-tuan. Dan apa yang kita sampaikan ini semua adalah kita katakan ilmu yang baik untuk di-sharekan. Jadi tuan-tuan share lah dengan kawan-kawan semua ya. Maupun share lepas pada kuliah ni. Ataupun share pada waktu kita ada kuliah pun tuan-tuan share. Jadi semua mereka yang ada masa dapatlah manfaatnya insyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah kami sebagai hamba yang Kau ampunkan dosa-dosanya, yang Kau terima amalan-amalannya, dan yang Kau berikan kemuliaan di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun, ya Allah, atas segala kesilapan kami dalam amal ibadat kami, ya Allah. Kami mohon ampun, ya Allah, atas amalan kami yang bercampur dengan riak, ujub dan sum'ah. Kami tahu amalan kami tidak ada yang sempurna, ya Allah. Tapi kami tahu kalau Tuhan yang Maha Pengampun dan Kau suka mengampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah ibu ayah kami, datuk nenek kami. Ampunkanlah guru-guru kami. Ampunkanlah sekalian pakcik-makcik kami, sekalian anak cucu kami, murid-murid kami, pegawai-pegawai kami, dan sekalian kaum muslimin dan muslimatnya hidup dan yang mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, berapa ramai daripada kami yang sedang sakit, ya Allah. Sembuhkanlah sakit-sakitnya. Sembuhkanlah sakit adik-beradik kami, anak isteri kami, keluarga kami, sahabat anda kami, murid-murid kami, pegawai-pegawai kami, dan mereka yang bermohon doa daripada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau angkatkanlah penyakit COVID-19 pada negara kami dan daripada semua negara-negara Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei dan semua negara-negara dunia ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran menghadapi ujian-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kami syukur atas sekalian nikmat-Mu. Dan jadikan kami redha dengan sekalian takdir-Mu, ya Allah. Ya Allah, semua kami mempunyai berbagai-bagai hajat dunia dan hajat akhirat. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.